Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22, kita akan lihat terlebih dahulu. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," lalu bertolaklah mereka. 有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说：“我们可以渡到湖那边去。”他们就开了船。Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 正行的时候，耶稣睡着了，湖上忽然起了暴风，船将满了水，甚至危险。Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. 门徒来叫醒了他，说：“夫子，夫子，我们丧命了。”耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" 耶稣对他们说：“你们的信心在哪里呢？”他们又惧怕又稀奇，彼此说：“这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。” Ya, bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan. 感谢今天的经文。Baik, Ama Akong, kita tadi membaca ya teks firman Tuhan yang memberitahukan kita bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengalami suatu peristiwa yang membuat murid-muridnya takut. 叔叔阿姨，我们刚刚读的经文是谈论到耶稣带着门徒渡上海，然后面对一些风险的故事。Firman Tuhan yang tercatat dalam Lukas pasal 8 ayat 22 tadi merupakan kejadian yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga Yesus sendiri. 刚刚发生的是，刚刚我们读到的经文讲述了耶稣带着门徒面对一些困境。Dikatakan ya bahwa ketika setelah mereka selesai melakukan pelayanan mereka, ketika Tuhan Yesus setelah selesai melakukan pelayanannya dan sekarang mereka akan pergi bertolak ke seberang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. 经上写道，当主耶稣已经释放完了，他邀请门徒们跟他一起上船。Dan danau ini adalah Danau Galilea. 这湖名字叫加利利湖。Nah, dan dikatakan ketika mereka sedang berlayar dengan perahu, Tuhan Yesus tertidur. 经上也写到，当船已经开行了，主耶稣却是睡着了。
Pada saat Tuhan Yesus tertidur ini, Alkitab mengatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. 当主耶稣睡着的那一刻，经上写道：突然来了暴风雨。Sekonyong-konyong artinya secara tiba-tiba. 意思是突然间，疯狂的海浪来袭。Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berlayar, tiba-tiba angin kencang datang dan ombak pun datang. 主耶稣和门徒们乘船的时候，突然来了狂风，还有汹涌的水面。Dikatakan sehingga perahu itu kemasukan air. 于是水装满了，船装满了水。Bisa kita bayangkan ketika mungkin kita naik kapal, naik perahu, mungkin kapal menyeberang ke Tanjung Pinang atau ke Singapura, tiba-tiba angin kencang datang. Kita pasti sangat ketakutan. 我们可以想象，比如我们在乘船的时候，突然来了狂风和暴雨，我们肯定很惊慌。 Sedikit gelombang saja yang kita rasakan di dalam kapal sudah membuat kita sangat takut. 稍微有一点海浪，我们都会感觉到害怕。 Dan ketakutan ini pasti membuat kita langsung berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita tidak terjadi kecelakaan apapun. 而这个恐惧可能就马上让我们祷告，求主保佑我们。 Nah, kita bisa bayangkan betapa ketakutannya para murid-murid ini ketika mereka merasakan angin kencang datang. 于是我们可以想象，当时门徒们是有多么的惊恐，有多么的无处不知所措。 Yang membuat perahu yang mereka tumpangin itu mungkin terombang-ambing dan juga kemasukan air. 他们乘的船已经晃得厉害，也装满了水。 Di dalam rasa ketakutan yang luar biasa ini, mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus. 在这个恐惧之下，他们求耶稣的帮助。 Mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur. 门徒唤醒了正在睡着的耶稣。 Mereka berteriak mengatakan, "Guru, guru, kita binasa." 他们大喊大叫：夫啊，夫子啊，夫子啊，我们丧命了，有危险了。 Yang artinya, Guru, guru, kita dalam keadaan yang sangat membahayakan. 这意味着这个处境是特别危险的。 Kalau di dalam Injil Matius ya, pasal yang ke-8, mereka mengatakan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." 如果在马太福音或者刚刚的路加福音8章说的是，夫子，我们快丧命了。 Mendengar teriakan dari para murid-muridnya ini, Tuhan Yesus bangun dan mengambil tindakan untuk menenangkan taufan badai yang sedang berlangsung itu. 听到了门徒们的叫声，主耶稣马上醒来，然后开始斥责了风和海。 Firman Tuhan mencatat, ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Berarti menegur dengan keras. 经上写道，耶稣醒来斥责风和海，意思就是大声去骂。 Tuhan Yesus menegur dengan keras angin dan juga badai itu. Dan dikatakan angin dan air itu pun menjadi reda. 主耶稣
大声的骂，大声的斥责那狂风和大浪，然后狂风大浪马上就平静了， dan danau itu kembali menjadi tenang. 于是湖泊上的水也平静了。Tadi mereka dalam kondisi yang sangat ketakutan karena mereka menganggap, wah sudah inilah akhirnya dari perjalanan mereka karena besarnya badai yang mereka hadapi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghardik angin dan juga badai itu, danau itu kembali menjadi teduh. 之前门徒是很害怕的，觉得这就是命的最终了，好像无救了。但是当主耶稣斥责了风和海，他们感觉到有救了。Dan Tuhan Yesus juga menegur para murid-muridnya ini ya, dengan mengatakan, di mana kepercayaanmu? 主耶稣也指责门徒，问他们的信心到底在哪里？ Murid-murid yang sudah beberapa waktu mengikut Tuhan Yesus, yang sudah melihat Tuhan Yesus mengajar dan juga melakukan mukjizat. 门徒之前也经常看过主耶稣是如何行神迹的。 Ketika mereka dihadapkan dengan secara langsung suatu cobaan yang membahayakan nyawa mereka, mereka pun sangat takut dan kehilangan iman mereka. 但是这一次好像比之前的经验都更加危险，他们感觉到害怕。 Mereka takut dengan badai, angin dan ombak yang besar. 门徒害怕风，害怕浪，他们害怕这样就会没命了。 Seakan-akan mereka lupa mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus. 他们似乎忘记了，他们现在处在跟耶稣在一起， Tuhan Sang Penguasa alam semesta. 就是主宰万物的主耶稣。 Ketika Tuhan Yesus menegur mereka ya dari antara murid-murid sendiri, mereka bertanya, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. 被斥责的时候，被指责的时候，门徒彼此互相问：那这个人到底是谁？ Mereka bertanya, siapa orang yang ada bersama-sama dengan mereka ini? 他们稀奇的问：这个人跟我们在我们当中的这位人是谁？ Tetapi dengan peristiwa ini dan juga nanti beberapa peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami, mereka bisa melihat bahwa Tuhan Yesus yang mereka ikuti, guru yang mereka ikuti adalah Tuhan yang hidup, yaitu anak Allah yang hidup. 可是经过这件事，还有后面连续几件事以后，他们终于相信，也发现主就是耶稣，神的独生子。 Dan dari cerita firman Tuhan yang sangat singkat ini, hanya 4 ayat ini, kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Tuhan. 从这四段短短的经文，我们再次被提醒，一切的一切都是在主耶稣的掌管之下。 Tuhan mengizinkan angin dan badai terjadi ketika mereka sedang menyeberangi danau untuk melihat agar murid-muridnya ini menyadari kelemahan mereka. 主允许在湖岸发生狂风暴雨，
让这些门徒能看到主掌权这个大自然。Kita harus mengingat beberapa dari murid-murid Tuhan Yesus ini adalah nelayan yang sudah terbiasa dengan situasi di danau. 我们也别忘了，这些门徒其实都是渔夫，他们经常跟湖打交道。Beberapa murid-muridnya ini sudah terbiasa dengan angin dan ombak. 门徒对风和浪都已经习惯了， Tetapi tanpa mereka sadari, dengan tiba-tiba angin dan ombak, angin taufan dikatakannya, berarti angin dan ombak yang sangat besar datang menghantam mereka. 但是他们根本都没有想过，这是特别狂风大浪来袭击他们，他们没有任何准备。 Dan dari peristiwa ini Tuhan mau menguatkan iman dari murid-muridnya ini. 主耶稣借着这件事要巩固门徒的信心。 Kita melihat bagaimana murid-muridnya berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. 我们看门徒是如何的呼唤耶稣求救， Dan juga Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan dirinya kepada para murid. 主耶稣也趁这个机会要彰显自己的权柄。 Dari peristiwa ini mereka menyadari mereka tidak sedang mengikuti seorang guru biasa. 通过这件事，门徒终于发现，他们跟随的不是一般的夫子， Guru yang mereka ikuti lebih daripada seorang manusia. 他们跟随的夫子其实是超越平常人的夫子。 Dia adalah Tuhan dan Allah. 他是主，他是神， Dan dialah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. 是他创造了宇宙万物的神， Dan dia juga yang berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatunya. 也是他在掌管这一切的一切。 Kalau murid-murid mengalami cobaan di atas perahu ini badai, dan mereka bisa melihat kuasa Tuhan Yesus menghardik angin dan juga ombak yang ada. 如果门徒们在船上遇到困境，也发现主耶稣替他们斥责狂风大浪， Kita bersyukur untuk kita yang hidup zaman sekarang. 那么我们要为我们活在现代的人感恩。 Meskipun kita tidak hidup di zamannya Tuhan Yesus, tidak melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, 虽然我们不是活在那个时代，亲眼目睹主行的神迹， kita bersyukur kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. 可是我们依然感恩，我们的心还是信主的。 Kita bersyukur kita bisa membaca firman-Nya yang telah dicatat di dalam Alkitab. 我们也感恩有机会读主的话语，通过读圣经。 Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita hati yang mau menerima firman-Nya. 我们也感恩主赐给我们一个能接受主耶稣的一颗心， Hati yang mau mengerti firman-Nya. 愿意明白主话语的心。 Kita tidak perlu mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus untuk menguatkan iman kita. 我们也不需要面对门徒们所面对的一切苦难， Tetapi mungkin Tuhan mengizinkan 1-2 hal yang terjadi dalam hidup kita untuk menguatkan iman kita.
可是主应该有可能会允许一些事情发生在我们的生活上， Contohnya sakit penyakit atau kelemahan fisik, tubuh fisik kita ini. 比如我们身体上的软弱和疾病。 Mungkin Tuhan izinkan kita sakit supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan. 也许上帝允许这些病痛缠在我们身上，让我们能够全然的依靠主。 Tuhan izinkan kita lemah supaya kita mau meminta tolong kepada Tuhan. 主允许我们软弱，于是我们要依赖主。 Jadi mari Ama Akong, ketika kita mengalami satu kelemahan dalam tubuh kita, mungkin sakit penyakit, atau mungkin kita merasa fisik kita ini sudah terlalu lemah, tidak kuat lagi, jangan lelah untuk datang kepada Tuhan Yesus. 所以叔叔阿姨，当我们感觉到软弱无助的时候，我们不要忘记来到主的面前，亲近主耶稣。 Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. 我们依然去依靠我们的主， Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. 因为主他是有权柄的神， Tuhan berkuasa atas angin ribut dan Tuhan juga berkuasa atas sakit penyakit. 我们的神，呃， Tuhan maaf berkuasa kalau atas saya angin. Tuhan berkuasa atas angin ribut dan Tuhan juga berkuasa atas sakit penyakit. 我们的神对水和风是有权柄，何况对我们的身体上的病痛呢？ Kita harus tetap mau berdoa kepada Tuhan setiap hari supaya Tuhan memberikan kita kekuatan dan juga kesehatan. 我们要经常祷告，为主赐给我们健康。 Kiranya Tuhan menolong kita semua ya, supaya tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. 愿主不断的帮助我们，能够全然的依靠主。 Amin, kita berdoa. 我们来祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. 我们在天上的父，我们感恩你的话语， yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. 你的话语提醒我们，你是掌管大自然的主， Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam kendali Tuhan. 我们生命中无论发生什么，都在主的掌管之下。 Tuhan tolong kami agar selalu mau bersandar kepada Tuhan. 求主帮助我们，要全然的依靠主， Dan bantu kami semua agar kami selalu mau berdoa kepada Tuhan. 也帮助我们，让我们愿意每时每刻向主祷告。 Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami alami, Tuhan selalu memimpin kami. 我们相信，不管面对任何事情，主依然会带领我们。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 感谢主耶稣，我们把剩下的时间交托于主的手中。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 我们在主耶稣的名字祷告， Amin. 阿门。